Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya arhamar rahimin wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna birahmatika fi 'ibadikas salihin wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billah ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يسر ولا تعسر وأتمم بالخير يا كريم وبعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah hari ini kita telah berada di dalam tahun baru, tahun 2021 yang merupakan tahun baru Masihi. Mudah-mudahan setahun yang telah berlalu memberi manfaat bagi kita, di mana manfaat yang utama ialah kita dapat memenuhi masa selama setahun itu dengan perkara-perkara yang memberi faedah bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Begitulah umur manusia. Lepas setahun datang setahun yang lain, lepas sebulan datang bulan yang lain, lepas minggu datang minggu yang lain. Memerlukan kepada kita untuk sentiasa meneliti, menyemak dan memeriksa apakah seminggu yang telah lalu memberi manfaat bagi kita ataupun tidak. Sebulan yang lepas, apakah kita untung ataupun rugi. Setahun yang telah berlalu, apakah kita telah berjaya ataupun tidak. Mudah-mudahan dengan sentiasa muhasabah, memikir, menyelidik keadaan kita, dia akan memberi perangsang untuk kita melakukan perkara yang lebih baik pada masa minggu-minggu yang mendatang, bulan-bulan yang mendatang dan juga tahun yang mendatang. Mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk, memberi kita hidayah dan memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung tentang kelebihan bersedekah di dalam Islam. Antara yang termasuk di dalam sedekah ialah memberi jasa baik, iaitu memberi jasa baik, iaitu memberi kebaikan kepada seseorang. Itu juga dianggap sebagai sedekah. Contohnya menjadi orang tengah. Dia menjadi orang tengah untuk menolong orang lain. Perkara menjadi orang tengah untuk membantu orang lain, itu juga dianggap perkara yang baik dan digalakkan oleh Islam, dan ia juga dianggap perkara yang termasuk di dalam sedekah. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Abi Musa al-Ash'ari. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu as-sa'il aw tulibat ilayhi hajatun qala ishfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma syaa. Rawahu al-Bukhari. Dari Sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, katanya biasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi orang yang meminta sesuatu ataupun dikemukakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sesuatu hajat, baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersabda kepada sahabat-sahabatnya yang hadir ketika itu, pohonkanlah apa-apa permintaan kamu untuk menolong orang lain, nescaya kamu akan mendapat pahala. Kata
nota kaki di sini, iaitu perbuatan menyokong atau menyampaikan rayuan orang yang memerlukan pertolongan adalah berpahala, sama ada berhasil atau tidak. Tentang berhasilnya sesuatu permohonan atau sebaliknya, Allah jualah yang menentukannya. Maknanya dalam hadis ini tuan-tuan, ada seorang datang minta hajat. Kalau hajat itu kita boleh penuhi, maka kita penuhi. Tetapi kalau hajat itu kita tak mampu penuhi, tapi kita tahu ada cara untuk mendapatkan hajat tersebut, ada kaedahnya, boleh berjumpa dengan seseorang yang boleh membantu, maka kita pun menjadi orang tengah untuk menyampaikan hajat orang yang berhajat itu. Kita menjadi pembantu, membawa orang ini berjumpa kepada pihak-pihak yang tertentu yang boleh melaksanakan kehendak apa permintaan orang yang berhajat itu. Maka kita membantu, kita menjadi orang tengah, kita menunjukkan jalan, itu juga dianggap sebagai orang yang melakukan kebaikan dan ia juga diberi pahala. Benda tak susah tuan-tuan, senang je. Kadang-kadang orang tanya macam mana nak buat sesuatu ni, saya nak tu, kita tak mampu, tapi kita cakap dengan dia, kita beritahu dengan dia, kita beri penerangan, oh yang ni kalau kita nak dapatkan benda ni, kamu kena jumpa orang ni, kamu kena ni, dapatkan ni, buat macam ni. Itu pun boleh berpahala tuan-tuan. Kemudian apabila orang ni yang berhajat ni berjumpa, ataupun kita bawa orang ni berjumpa dengan orang tertentu untuk melaksanakan hajat orang yang berhajat ini, sama ada bila kita berjumpa itu berjaya ataupun tidak berjaya, tetap kita yang membantu ini akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka terserah kepada Allah sama ada nak memudahkan urusan orang ni ataupun sebaliknya. Dalam pada itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, mohonkanlah apa-apa permintaan kamu untuk menolong orang lain, nescaya kamu akan mendapat pahala. Dalam pada itu Allah jualah yang menentukan apa yang dikehendakinya dengan perantaraan lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam tentang tercapainya hajat orang itu atau tidak. Kemudian bila sampai pada orang tertentu yang kita minta bantuan tadi, kita tolong sampaikan pada orang yang sepatutnya, maka keputusan berjaya atau tidak itu terpulanglah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada orang minta sesuatu, Nabi akan beri. Kalau Nabi tak mampu nak beri sesuatu itu, Nabi akan tunjukkan jalan. Nabi akan tanya sahabat, Nabi akan tanya orang lain, boleh tak bantu orang ni, boleh tak, ada tak siapa-siapa yang boleh bantu. Begitulah tuan-tuan, menjadi orang tengah untuk memenuhi hajat-hajat orang yang berhajat. Baik. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam bab zakat, iaitu sedekah-sedekah sunat, dan juga disebutkan dalam bab asy-syafaah seperti berikut. Ada hadis yang lain disebut dalam kitab Imam Bukhari dalam bab zakat, iaitu sedekah-sedekah yang sunat, dan juga dalam bab syafaah, iaitu memberi bantuan, pertolongan. Hadisnya an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Perawinya sama, Abu Musa al-Ash'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Kemudian hadis ini panjang, diambil ujungnya isfa'u faltu'jaru, rawahul Bukhari. Hadis ini diambil sikit-sikit ya tuan-tuan. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, orang mukmin bagi orang mukmin yang lain samalah seperti bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Hubungan seorang muslim dengan seorang muslim yang lain, Nabi ibaratkan sebagai sebuah bangunan yang kukuh, yang antara satu sama lain menguatkan. Setengah bahagiannya bangunan tersebut menyokong dan menguatkan setengahnya yang lain. Begitulah keadaan umat Islam, sesama Islam. Oleh itu kata Nabi, pohonkanlah apa-apa permintaan untuk menolong orang lain, maka dengan yang demikian kamu akan mendapat pahala. Jadi
Menurut huraian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar mensyarahkan hadis ini, kata beliau, kandungan hadis ini menggalakkan berbuat baik dan berusaha menjadi orang tengah. Menggalakkan kita berbuat baik dan berusaha menjadi orang tengah untuk menolong orang yang memerlukan pertolongan. Lebih-lebih lagi, kalau masalahnya hanya pihak pemerintah yang dapat menyelesaikannya, kerana bukan semua orang mudah mendapat peluang menemui ketua dari pihak pemerintah untuk membentangkan masalahnya yang memerlukan pertimbangan. Jadi bukan semua orang boleh jumpa orang-orang yang ada pangkat, orang-orang yang ada kedudukan. Jadi kita, kalau kita ada kenalan, maka kita bantulah orang-orang yang ada hajat, yang tak mampu nak pergi sendiri, yang tak kenal, kita kenalkan, kita jumpakan. Jadi kita yang pergi ni bawa suatu hajat orang ni, kita pergi jumpakan je. Kadang-kadang beri nombor telefon je. Itu pun boleh pahala, tuan-tuan. Pasal tu, tuan-tuan, kalau kita boleh faham daripada hadis ini, tuan-tuan, setiap orang yang berjuang untuk rakyatnya, yang berjuang untuk orang ramai, masuk ke dewan negeri, dewan rakyat, membawa hujah, mengemukakan keperluan orang ramai, kemudian diluluskan ataupun tidak diluluskan, maka orang itu pun dapat pahala, tuan-tuan. Begitulah hebatnya kalau orang-orang yang ada kuasa ini memahami, dia bertanggungjawab membantu rakyat dia. Kalau dia datang ke dewan rakyat, dewan negeri, dia datang membawa masalah rakyat, dia bawa idea-idea untuk menyelesaikan kesusahan yang dihadapi oleh rakyat, dia bawa idea-idea untuk meninggikan kehidupan rakyat, membawa idea supaya bagaimana Islam ini boleh dilaksanakan di dalam masyarakat. Dia bawa idea itu untuk membantu orang lain. Maka bila bercakap itu sahaja pun insya-Allah dah boleh pahala, tuan-tuan. Kita ibarat macam orang tengah. Orang tengah datang ke dewan untuk menyampaikan hajat keperluan rakyat kepada pihak-pihak pemerintah dan sebagainya. Itu pahala besar, tuan-tuan. Tiba-tiba bila benda yang kita ajukan, cadangan yang kita beri ini diterima, maka alangkah untungnya kita, kerana kita menjadi asbab, menjadi orang tengah menyampaikan hajat tersebut. Akhirnya hajat tersebut diterima oleh orang ramai dan dilaksanakan, dan akhirnya manfaat itu dinikmati oleh rakyat. Begitulah hebatnya orang-orang politik ini. Tapi bukan orang politik je, tuan-tuan, orang lain pun boleh mengambil manfaat daripada hadis ini, iaitu menjadi orang tengah untuk membawa kebaikan. Jangan sekali-kali kita menjadi orang tengah ataupun menjadi juru bicara untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang tidak berakhlak. Jangan pula kita menjadi orang tengah melontarkan idea-idea, apatah lagi mempertahankan perkara-perkara kemungkaran, perkara-perkara yang bercanggah dengan akhlak yang murni. Jangan kita pula menjadi orang tengah. Kalau kita menjadi orang tengah, maka kita ada saham di dalam maksiat tersebut, maka kita berdosa kerana kita menolong perkara-perkara mungkar. Sesiapa yang menolong perkara-perkara mungkar, maka dia juga termasuk di dalam golongan orang yang melakukan kemungkaran. Begitulah sebaliknya, sesiapa yang membantu perkara-perkara yang ma'ruf, maka orang tersebut termasuk dalam kalangan orang yang melaksanakan ma'ruf. Seterusnya, itu kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Adapun Imam Nawawi rahimahullah ta'ala pula menerangkan tentang hadis di atas tadi. Kandungan hadis ini, kata Imam Nawawi, menggalakkan memberi jasa baik untuk menolong orang yang memerlukan bantuan supaya permohonannya itu berhasil. Jadi kita beri jasa supaya permohonan orang yang berhajat ini berhasil. Sama ada
Jasa yang kita beri ini sama ada dengan menyampaikan rayuan orang yang berhajat itu kepada ketua pemerintahan ataupun kepada pegawai tingginya ataupun kepada salah seorang dari orang ramai yang dipikirkan patut memberikan pertolongan. Kita menyampaikan rayuan orang yang berhajat ini kepada pihak-pihak yang sepatutnya. Dan juga sama ada permohonan kepada ketua pemerintahan itu untuk mencegah kezaliman atau menghapuskan hukuman takzir atau untuk mendapat pemberian yang sepatutnya orang itu mendapatkannya dan sebagainya. Jadi kita nak menjadi orang tengah, nak buat jasa, syaratnya jasa yang baik, iaitu apa dia? Antaranya ialah kita menjadi orang tengah, menyampaikan hajat, menyampaikan kehendak masyarakat, mencegah kezaliman. Itu kita membantu orang ramai untuk mencegah kezaliman, ataupun kita menjadi orang tengah untuk mendapatkan hak-hak yang sepatutnya ataupun pemberian-pemberian yang sepatutnya diterima oleh rakyat. Maka kita pun berilah, tunjuk ajar, kita jumpakan orang macam zaman sekarang ni, COVID ni tuan-tuan, macam-macam pemberian yang diberikan oleh kerajaan untuk rakyat. Macam-macam nama lah, saya pun tak tahu, B14 lah, apa 14 kan, macam-macam. Tapi bukan semua orang tahu macam mana cara nak mendapatkannya. Bukan semua orang kampung ni tahu, bukan kampung, orang bandar pun belum tentu tahu lagi cara dia. Jadi kita yang tahu caranya, maka kita beritahu dengan orang, kita tunjukkan jalan, ini cara dia, yang mudah begini cara dia. Itu pun dianggap sebagai telah melaksanakan jasa baik yang membantu orang yang berhajat, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sebaliknya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, perbuatan merayu untuk menolong orang lain dalam perkara hukuman hudud terhadap perbuatan jenayah atau untuk melanjutkan perkara yang salah atau untuk membatalkan sesuatu yang hak, maka yang demikian haram hukumnya. Tadi Imam Nawawi beritahu jasa baik itu ialah kita menjadi orang tengah, membawa permohonan untuk mencegah kezaliman, itu benda bagus. Ataupun kita bawa permohonan untuk menghapuskan hukuman takzir. Hukuman takzir ini hukuman yang diberi oleh hakim mengikut budi bicara hakim. Jadi kita minta dikurangkan takzir ataupun dan sebagainya. Itu pun boleh. Yang ketiga, kita bawa rayuan ataupun kita menunjukkan jalan bagaimana seseorang itu dapat menerima pemberian yang sepatutnya dia terima daripada kerajaan. Itu pun boleh. Tapi yang dilarang ialah kita menjadi orang tengah untuk menolong orang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hudud. Yang ini jenayah dia buat jenayah, dia patut dihukum, tapi kita pula beritahu tak payah laksanalah benda yang telah ditetapkan oleh agama. Maknanya kita menjadi orang tengah, menjadi juru bicara supaya tidak dilaksanakan amalan-amalan agama. Kita menjadi orang tengah, menjadi orang tengah untuk melaksanakan perbuatan yang bercanggah dengan agama. Ini tidak dibenarkan. Begitu juga kita menjadi orang tengah untuk melanjutkan, supaya dilanjutkan lagi perbuatan yang salah, perbuatan yang mungkar dilanjutkan lagi, ataupun kita menjadi orang tengah untuk membatalkan hak seseorang. Ini semua dilarang. Perbuatan itu adalah dianggap haram. Kesimpulannya tuan-tuan, kita perlulah melaksanakan sebanyak mungkin jasa baik ini. Jasa baik dengan menjadi orang tengah, menjadi penyokong, menjadi pembantu kepada segala perkara-perkara kebaikan yang dianggap baik oleh agama dan juga yang dianggap baik oleh masyarakat yang berakhlak. Dan jangan sekali-kali kita menjadi orang tengah, pembantu, penyokong, ataupun kita menjadi orang kuat mempertahankan benda-benda yang bercanggah dengan agama, ataupun menjadi orang kuat untuk melaksanakan perkara-perkara kemungkaran, ataupun
supaya dilanjutkan lagi kemungkaran itu pada waktu yang akan datang. Jangan sekali-kali kita mempunyai saham terhadap perkara-perkara yang haram. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan sedikit sebanyak hadis yang kita baca ini ada manfaat bagi kita, dan insya-Allah tuan-tuan pun bolehlah memanjang-manjangkan idea ini, huraian ini mengikut apa yang kita faham. Kalau nak hurai panjang lagi tuan-tuan boleh hurai. Tapi cukuplah sekadar ni, mudah-mudahan ada manfaat. Begitulah tuan-tuan, kita orang pencen ni tuan-tuan. Tuan-tuan orang yang pencen kan, orang yang tak ada kerja tak. Kita anggap apa? Alah, duduk ibadat je lah. Betul lah tuan-tuan. Duduk ibadat tu memang patut, bukan tunggu pencen. Ya? Buat ibadat itu bukan tunggu pencen tuan-tuan. Memang patut kena buat. Tapi cuba tuan-tuan fikir, alangkah untungnya orang ni daripada muda dia bekerja memberi manfaat kepada orang, kemudian bila dia dah pencen pun dia dapat kerja juga, dia ada dapat tanggungjawab juga. Dengan tanggungjawab itu dia dapat memberi kebaikan kepada orang. Tuan-tuan cuba fikir berapa banyak untung yang dia dapat. Baru ni saya jumpa seorang kawan dah pencen dah, kemudian dia menjadi bendahari kepada sebuah sekolah. Saya kata dengan dia, untung Haji, sebab Haji ada kerja sampai sekarang dapat memberi sumbangan, memberi manfaat kepada orang ramai. Bukan semua orang dapat peluang ni tuan-tuan. Macam tu juga dekat tempat tuan-tuan ada haji-haji kan, petugas-petugas, pembantu-pembantu, buka masjid, bersihkan masjid, buat ini, buat itu, tukang masak ada, tukang buat air ada, macam-macam ada. Masing-masing memberi sumbangan. Sumbangan itu untuk memudahkan orang buat ibadat, memudahkan orang untuk hadir pengajian. Seperti mana yang dibuat oleh Haji Malik ini. Haji Malik ini kawanlah di seksyen 18. Walaupun dah berumur, tapi beliau ada sumbangan, ada tugas. Dengan tugas itu tuan-tuan, kita tak tahu berapa banyak pahala yang kita perolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita memudahkan orang lain urusan orang lain. Baik urusan itu urusan ibadat, urusan menuntut ilmu, urusan hidup, kehidupan, harta benda dan sebagainya. Jadi kita carilah peluang, mudah-mudahan hidup kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.